datang ke live Markas Puaka bersama hos anda, Hafiz. Cerita-cerita yang disiarkan adalah untuk hiburan semata-mata. Jangan biarkan diri anda hanyut ke alam misteri. Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Malam ni Markas Puaka Raya Edition. Tapi sebelum tu guys, jom kita layan the intro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Kami dari The Segment ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Okay, hari ni macam biasa kita dah beraya kan. So macam mana guys, korang punya perayaan pada hari yang pertama, sama ada okey ke tak okey? Macam aku punya celebration Alhamdulillah okey. And kita orang pun orang kata masih berada di kampung dan beraya sakan lah dekat kampung, of course kan. Kepada sesiapa yang dah hadir untuk malam ni, terima kasih sangat-sangat diucapkan kepada semua. Hantu Jepun, Jenglot, terima kasih kerana masih setia untuk menonton rancangan Markas Puaka Raya Edition pada kali ini. Okey, hari ni kita tak berapa banyak cerita yang kita nak kongsikan. Probably kita nak kongsi lebih kurang dalam 3 cerita yang telah disediakan ataupun yang telah kita terima melalui email dan juga melalui Instagram. Okey, tanpa buang masa, jom guys kita bacakan kisah kita yang pertama. Kisah kita yang pertama dengan kisahnya yang berjudul Menjelma di Malam Aidilfitri. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Jadi guys, pejam celik dah nak raya dah kan. Dah lama aku tak balik kampung. Rasanya dah dekat lebih kurang dalam 5 tahun lah aku tak balik sejak aku sambung belajar dekat luar negara. Jadi tahun ni dapat juga aku balik beraya dekat kampung lah. Jumpa mak, abah dan juga adik-beradik serta kawan-kawan yang dah lama hilang tanpa kabar berita. Jadi aku nak terfikir apa kena dengan Naim ni sebenarnya. Dah lama aku tak kontak Naim ni kan. Kalau jumpa dia mesti dia marah gila kat aku. Pasal apa? Pasal aku ni jenis macam tak gerti-gerti nak hantar surat ke, nak hantar mesej ke apa masa aku berada kat luar negara dengan dia kan. Jadi masa kecil dulu kita ni selalu main sama-sama kan? Dan bila dah belajar, biasalah kan, kita dah start mula untuk lupakan kawan kan? Jadi aku terkenang zaman-zaman riang kanak-kanak masa tu dengan si Naim ni. Jadi masa aku nak balik kampung ni kan, bas orang kata yang banyak lah, jalan yang berlubang-lubang kan, naik bas kan, terhenyak-henyak dekat jalan yang berlubang, terasa macam orang kata membuai balik kenangan zaman-zaman silam masa tu kan. Mesti korang semua terkejut kan dengan kepulangan dia ni. Mesti ramai awek kampung menyesal lah sebab mengejekkan si Naim ni dulu kan. Maklumlah dulu aku ni nerd kan, selalu kena bully. Jadi Naim lah yang selalu jadi bodyguard aku sebenarnya.
Jadi bas yang membawa aku daripada Pekan tadi berhenti dekat bahu jalan. Dan untuk sampai ke rumah, aku kena orang kata berjalan kaki hampir lebih kurang dalam 10 minit. Dan ketika turun daripada bas, aku ada nampak ada seorang budak ni, dia duduk mencangkung dekat tepi tiang lampu ni. Aku tengok macam aku kenal kan? Dan aku pun datanglah dekat dengan budak ni. Dan masa aku nampak budak ni, dia macam terkebil-kebil kat tepi tu kan? Sambil-sambil dia menggigit anak kemucuk masa tu. Dia gigit kan. Rupa-rupanya yang aku nampak tu Naim sebenarnya. Tu Naim macam, "Woi, siut engkau ni kan. Aku ingat kau orang darat mana lah tadi kan. Engkau rupanya." Kan? Lepas tu macam, "Aku lah bro. Kan? Kau takkan tak kenal aku kot. Ni, kau buat apa kat sini tengah-tengah malam macam ni kan?" Sambil-sambil tu aku peluk lah Naim ni kan. Terkekek-kekek kita orang ketawa sama-sama kan. Peluk lah, dah lama gila tak jumpa Naim kan. Tak adalah, aku duduk kat sini, aku tunggu kau balik lah kan. Orang UK nak balik Malaysia kan, mestilah aku tunggu kan. Aku tahu kau mesti balik je. Kan? Bila aku tengok kau macam tu juga. Handsome nampak kau Kang. Sambil-sambil tu Naim tepuk bahu aku kan. Jadi memang orang kata kegembiraan tu memang jelas lah terbayang dekat wajah si Naim ni. Aku pun macam, biasa lah berada kan. Zaman dah beredar kan. Manusia pun kenalah berubah kan. Tapi ni aku nak tanya kau ni, mana kau tahu aku balik? Dan Naim tak menjawab soalan aku ni. Cumanya dia macam tersengih-sengih je lah. Lepas tu aku tengok je kan, si Naim ni atas bawah aku tengok si Naim ni kan. Memang ada perubahan yang ketara dekat si Naim ni. Naim ni, nak bagikan gambaran, dia nampak macam serabut, selekeh dengan kaki dia sedikit tempang. Im, ni aku nak tanya kau ni, apa kena kau ni kan? Kaki kau tu apa hal? Lagi satu aku tengok kau ni, macam ada masalah je. Apa cerita ni bro kan? Aku baru je balik daripada UK ni kan. Tengok kau macam ni sedih tu tak? Apa cerita bro? Mari cerita dengan aku. Tak ada bro, aku memang sebenarnya ada masalah. Ni, kau nak terus balik rumah ke? Kan? Tiba-tiba Naim dia tukar topik tau. Dan aku pun macam, cadangnya memang macam tu lah, aku nak terus balik rumah. Alah, kau nak balik rumah ke? Singgahlah dulu rumah aku kan? Aku pun dah lama tak borak dengan kau. Aku ada banyak benda nak cerita ni. Bukannya senang aku nak jumpa kau ni. Jadi aku macam, Okey lah. Aku singgahlah dulu kan. Tapi tak apalah, malam ni aku teman dengan kau. Besok pagi je lah, besok pagi aku balik kan. Dan bolehlah aku terus bersiap-siap dekat rumah kau. Aku nak pergi sembahyang raya, betul tak kan? Lepas tu Naim macam, bro, kau duduk seorang je ke? Mak ayah kau mana? Aku duduk seorang. Kenapa? Dan aku macam agak pelik bila Naim cakap dia duduk seorang. Dan aku mendapati rumah Naim ni macam sunyi, macam tak ada orang. Dan rumah Naim ni pula, nak dibagikan gambaran, dia hanya diterangi oleh cahaya pelita minyak tanah je. Lepas tu Naim macam, macam inilah kan, malang nasib aku ni Ish kan. Lepas kau pergi UK dulu, macam-macam jadi dekat aku kan. Mak ayah aku sakit, aku tak dapat nak sambung belajar sebab aku kena jaga dorang sakit. Jadi aku terpaksalah buat kerja-kerja kat kampung kan. Tapi itulah, mulut orang ni jahat betul. Jahat mulut orang kampung ni. Dia tuduhnya aku buat kerja-kerja mencuri kata. Kenapa orang kampung tuduh kau macam tu bro? Aku tak tahu lah bro, kenapa orang kampung tuduh aku macam ni. Ni kalau kau tengok kaki aku ni pun, kaki aku ni tempang pun bersebab. Sebabkan kena balon dengan budak-budak kampung lah. Dah belasahnya kaki aku ni kan, sampai tempang jadi dia. Jadi bila aku dengar cerita Naim ni, aku macam terkejut lah. Macam apa hal kan, sampai budak kampung pun boleh belasah dia ni kan. Lepas tu si Naim sambung lagi. Lepas budak-budak kampung dah buat macam ni dengan aku pun semua, setahun lepas tu mak dengan ayah aku pula meninggal kan. Kau tahu, masa mak ayah aku meninggal, tak ada siapa pun yang datang uruskan jenazah diorang ni kecuali mak dengan ayah engkau je. Mak dengan ayah engkau dengan Pak Imam
Diorang je yang uruskan arwah mak dengan ayah aku. Dan masa tu keadaan Naim masa tu lebih kurang macam dah sedih lah, dah sebab kan. Sambil-sambil tu dia kesat air mata dia kan. Jadi aku macam tergamam lah. Aku macam tergamam. Tak sangka yang nasib Naim ni malang macam tu sekali. Memang aku tak sangka. Naim sambung lagi. Kau tahu bro, lepas diorang dah tak ada, lepas diorang meninggal, hidup aku ni jadi tak tertuarah bro kan? Aku dah tak ada tempat nak mengadu. Tiap-tiap malam raya sampailah ke hari raya, aku memang akan tunggu tepi jalan. Tiap-tiap tahun aku akan tunggu tepi jalan. Manalah tahu kalau kau balik ke kan. Pasal aku tahu kalau aku jumpa dengan kau, kau seorang je yang boleh dengar masalah aku ni. Semua orang cakap aku gila bro. Semua orang cakap aku gila. Minah-minah kilang ni pula tuduh aku nak mengenen-ngenen dengan dorang ni kan. Aku tak ada masa lah bro buat benda-benda tu semua. Aku sebenarnya tiap-tiap tahun aku tunggu dekat situ, dekat bus stop tu kan. Aku cuma tunggu kau balik je. Salah ke bro aku tunggu kau balik? Engkau lah kawan aku dunia akhirat bro. Dorang apa tahu kan? Tak peduli pun aku makan ke, minum ke, sakit ke. Kalau aku mati sekalipun, aku rasa diorang tak ambil peduli pun. Dan masa Naim cakap macam ni, suara dia dah makin tinggi tau. Dia orang kata macam dia dah kata menunjukkan dia punya perasaan hampa dia lah kan. Suara dia makin tinggi. Lepas tu aku pun macam Im, aku nak minta maaf lah Im kan. Aku betul-betul tak tahu yang hidup kau ni tengah susah sampai macam ni sekali kan. Itulah kau belajar jauh-jauh tu kenapa tu? Dengan langsung tak ada khabar berita. Mesej aku pun tak, call aku pun tak. Tengok-tengok bila kau dah balik macam ni kau bergaya kan. Bergaya kau ni. Smart je aku tengok, handsome je aku tengok kau. Dah lah, minumlah kan. Kat rumah aku pun aku minta maaf lah kat rumah aku tak ada benda-benda sangat nak makan. Setakat IT boleh lah kan. Ni je lah yang aku ada kan? Sambil-sambil tu si Naim menyorong gelas yang berisi IT dengan sekeping biskut kering masa tu. Jadi hati aku ni macam sebab habis. Hati aku macam sebab macam biarlah sampai macam ni sekali hidup si Naim ni kan. Dan aku sekali lagi macam Im, aku minta maaf sangat Im kan. Sedih aku tengok kau macam ni. Alah bro, kau nak minta maaf buat apa bro? Aku jadi macam ni pun bukannya sebab engkau pun. Dah nasib aku, nak buat macam mana? Ni kau dah balik ni kan. Dah lalang kau balik ni, kau selalu-selalu lah jenguk aku kat sini kan. Esok dah nak raya. Jadi aku pun nak orang kata nak mohon ampun, mohon maaf lah dengan kau daripada ujung rambut sampai ujung kaki kan. Halalkan makan minum aku selama kita berkawan ni ya. Tapi tolonglah besok kita raya, lepas dah solat raya dan sebagainya, lepas dah settle dekat rumah family kau datanglah beraya kat rumah aku pula Dan masa tu aku dengan dia berbual sampai larut malam berbual dengan dia. Dan aku tak sedar sampai pukul berapa kita orang berborak ni. Dan ketika tu masa mata aku dah rasa berat, Naim ada hulurkan aku satu bantal kecil dengan tilam nipis. Sambil-sambil tu dia tersenyum lah kan. Nah bro, dia bantal, tu tilam. Kalau kau penat kau tidur dulu lah, tak apa kan? Terima kasih bro. Jadi aku ambil bantal tu, aku terus baring dan aku tidur. Lepas tu ada satu suara yang aku dengar, seolah-olah macam Astaghfirullahalazim, budak ni kat sini rupanya. Puas kita tunggu dia balik ni. Apa yang awak buat kat sini ni? Dan suara tu yang menyebabkan aku tersentak daripada tidur tau. Aku macam apa ni kan. Terpinga-pinga aku bangun masa tu. Lepas tu macam mak mak buat apa kat sini mak? Masa tu aku terkejut Fiz. Aku terkejut sebab apa? Aku nampak mak aku sendiri dekat depan aku dengan ayah aku bersama dengan ahli keluarga yang lain. Semuanya pakaian cantik-cantik dan kemas masa tu. Mak buat apa kat sini ni mak? Ni mak nak tanya, yang kau tidur kat sini pagi-pagi raya ni kenapa? Dah tak ada rumah nak balik? Kenapa mak dengan ayah macam marah ni? Kan? Dan dalam masa yang sama aku perhatikanlah keadaan sekeliling.
Kan? Aku perhati keadaan sekeliling kat rumah tu, dan aku tengok mana cawan teh aku. Cawan teh aku tak ada. Biskut kering yang aku makan separuh semalam tu pun tak ada. Aku tengok keliling, tengok macam. Dan apa yang aku nampak dekat keliling aku adalah hanya daun-daun kering yang bertaburan masa tu. Dan lebih memeranjatkan aku lagi adalah dekat sekitar kawasan daun-daun kering ni, dekat tepi tu ada terpacaknya satu batu nisan masa tu. Aku ternampak macam satu batu nisan. Astaghfirullahalazim, apa benda ni? Tengok kan. Dan masa tu aku bangun, aku pandang lagi sekeliling. Bukan satu je batu nisan yang aku nampak, Fiz. Ada 2, 3, malah berpuluh-puluh batu nisan yang ada dekat situ. Mak, Semalam saya pergi rumah Naim, Mak. Ayah, semalam saya pergi rumah Naim. Kau pergi rumah Naim? Apa benda yang kau cakap ni? Kau tengok tu. Dekat kubur siapa yang kau tidur? Dan aku terus lap batu nisan tu. Aku terus baca tulisan Jawi dekat batu nisan ni. Aku baca macam Abdul Naim bin Malik, 16 September 1975, 27 Oktober 2008. Mak, apa benda ni, Mak? Mak, malam tadi saya jumpa Naim, Mak. Memang saya jumpa Naim. Kalau saya tak jumpa dia semalam, siapa yang saya jumpa malam tadi, Mak? Bulan puasa, ada hantu ke bulan puasa? Budak ni. Bulan puasa mana ada hantu? Cuma Naim tu yang tak ada. Dia dah meninggal masa hari pertama menyambut puasa. Masa tu ribut. Dia duduk dekat kubur arwah mak dengan ayah dia masa tu. Masa dia duduk dekat situ, orang kata ada ribut, kuat ributnya. Ada pokok tumbang hempap dekat si Naim ni. Dan esoknya tu baru orang jumpa dia. Dan dia dah tak ada dah, meninggal. Jadi bila mak aku cakap macam tu, aku rasa macam lagi terkejut tau masa tu. Dan aku terfikir pengalaman aku berjumpa dengan si Naim malam tadi. Dan kalau betul lah bulan puasa tak ada hantu, Fish, siapa ataupun apakah yang aku jumpa semalam ni? Petunjuk apa yang Allah nak sampaikan pada aku sebenarnya? Aku terduduk masa tu. Aku terduduk kebingungan. Dan aku terduduk dekat sebelah pusara si Naim ni. Dan masa itulah aku teringat kata-kata arwah Naim ni. Bro, kalau kau dah balik ni, selalulah jengukkan aku, ya. Esok dah nak raya, kan? Jadi aku pun nak mohon maaf, minta ampun, minta maaf dengan kau, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, bro. Tolonglah halalkan makan minum aku selama kita berkawan ni. Nanti bila kau dah balik, lepas mayang raya, kau dah balik rumah, lepas tu kau datanglah beraya dengan aku pula, ya. Dan serta-merta, Fish, serta-merta aku duduk balik dekat pusara arwah si Naim ni. Aku terus tadahkan tangan masa tu. Dan aku terus bacalah kalimat-kalimat ayat suci. Apa yang aku tahu, aku sedekahkan pada arwah. Dan ayat terakhir yang aku bagi pada arwah masa dalam doa aku cakap, terima kasihlah sebab ingatkan aku. Terima kasih sebab sedarkan aku. Naim, semoga kau tenang dan aman dekat sana. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
Kami dari The Segment ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Itu dia guys, cerita daripada Is ya, dengan kisah dia yang berjudul Menjelma di Malam Aidilfitri ya. Lain macam cerita dia. Cerita dia lebih pada misteri sikit. Dia bukan seram, dia lebih pada misteri dan juga peringatan pada kita ya. Sebab bila kita beraya kan, kita ada family kita kan. Kita ada family yang dah tak ada, mungkin adik-beradik yang dah tak ada, ibu ayah yang dah tak ada. Mungkin kita terlupa nak ziarah diorang masa time raya kan. Jadi tahun ni bila kita dah boleh beraya, ambillah kesempatan yang kita ada ni untuk menziarahi diorang. Seperti sama macam saya juga ziarah pusara arwah ayah saya masa tu. Jadi sama-samalah kita beraya juga dengan diorang kan. Beraya walaupun diorang tak ada, tapi kita sambutlah Aidilfitri ni dengan mereka sekali, insya-Allah. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang kedua untuk malam ini. Kisah kita yang kedua yang berjudul Dia Ikut dan Dia Mermehati. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum Hafiz dan juga semua penonton The Segment. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya saya nak ucapkan. Selamat Hari Raya. Okey, nama aku Nas, berumur 26 tahun dan berasal daripada Johor. Dan kisah ini berlaku sewaktu aku masih di bangku sekolah rendah lagi. Mungkin masa tu aku dalam darjah 4 atau darjah 5 lah, sekitar tahun 2004 ke 2005 macam tu. Dan kisah ni terjadi pada hari raya di kampung nenek aku dekat Kota Tinggi, kampung sebelah ibu aku lah. Dan malam tersebut adalah malam terakhir setelah tidur di kampung selama 2 hari. Jadi pada malam tersebut, lebih kurang dalam pukul 9 lebih macam tu, kami sekeluarga serta makcik-pakcik menziarahi rumah nenek yang tinggal berdekatan dekat area situ. Masa tu kita orang naik kereta pergi ziarah dia. Dan masa tu dah bagi salam apa semua, dan kita orang pun dijemput masuk lah oleh tuan rumah yang aku gelarkan dia sebagai Tok. Dan kami mengambil tempat duduk masing-masing dekat dalam rumah masa tu. Dan tuan rumah pun ada cakap lah, dia kata yang ahli keluarga dia yang lain semua keluar pergi beraya, jadi tinggallah Tok seorang-seorang kat rumah, dia kata kan. Jadi masa tengah duk borak-borak sambil orang kata jamu kuih muih oleh Tok, tiba-tiba terdengar ada orang bagi salam daripada kat luar kan. Assalamualaikum. 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 Lebih kurang dalam 2-3 kali lah orang tu bagi salam kan. Jadi aku cakap lah dekat salah seorang daripada makcik aku ni macam, Cik, Cik ada dengar tak ada orang bagi salam kat luar tu? Dengar. Makcik aku cakap macam dengar. Jadi semua orang yang berada dekat dalam rumah tu dengar ada orang bagi salam dekat luar. Jadi Tok pun bangun lah. Tok bangun dan dia pun jalan dah pergi kat pintu. Dia jalan pergi kat pintu, dia nak tengok lah siapa yang datang kat rumah malam-malam ni lah. Sebab masa tu jam dah lebih kurang dalam pukul 10 malam. Orang kata dah jadi macam agak lewat. Dan kiranya untuk orang datang beraya ni macam tak berapa nak kena lah. Pukul 10 malam kan baru nak datang. Jadi masa Tok tergesa-gesa nak buka pintu, malangnya Tok terus masuk dalam rumah dan dia terus tutup pintu. Kenapa? Tok, kenapa Tok? Kelang kabut je Tok ni? Tak ada siapa-siapa pun dekat luar rumah tu. Takkan tak ada siapa-siapa Tok? Tadi ada orang bagi salam tadi. Orang lain pun dengar, makcik pun dengar, saya pun dengar, Tok pun dengar. Kan? Tak mungkin juga kalau orang tu bagi salam cepat sangat dia nak naik bukit jalan rumah Tok ni. Dah lah tinggi. Kan? Curam pula tu. Takkanlah dia bagi salam 3 kali je lepas tu dia terus beredar daripada rumah Tok. Kalau katalah dia berlari beredar daripada rumah Tok pun mau tergolek dia Tok turun bukit ni. Tak tahulah. Tapi memang betul tak ada orang kat luar bagi salam. Tok dengar ada orang bagi salam tadi. Cuma bila Tok buka pintu tak ada orang kat luar.
Jadi aku pun macam agak pelik kat situ. Aku dah mula lah fikir bukan-bukan ni. Tapi aku cuba abaikan perasaan tersebut dan kita orang sambung makan. Sambil lah berborak-borak dengan tok ni, berborak sesama dengan makcik ni, bercerita tentang tetamu misteri tu tadi. Dan bila dah lama bersembang dengan tok dekat rumah ni, dan masa tu kita orang pun minta izin lah untuk pulang sebabkan jam dah lewat malam. Jadi tok, kita semua ni nak balik lah tok, nak balik dah malam ni, tengok jam pun nak dekat pukul 12 ni tok kan. Terima kasih sangat-sangat tok bagi kita minum, bagi kita makan kuih raya semua. Terima kasih tok kan. Nantilah dulu, borak-borak lagi. Kuih ni banyak lagi, air pun banyak lagi. Borak-borak dulu. Janganlah balik dulu. Tapi bila tok dah cakap macam ni, aku macam seolah-olah macam faham perasaan ataupun maksud tersirat tok ni. Mungkin tok ni takut barangkali. Mungkin. Jadi kita orang pun tunggulah sekejap. Namun tak dapat nak tunggu lama sehingga kan orang kata anak beranak dia balik kerana jam memang betul-betul dah lambat sangat. Jadi memandangkan kami harus pulang ke rumah pada malam tu, kita orang macam tok, dah lambat nanti tok, kita balik dulu lah, kita beredar dulu kan. Jadi tok akhirnya dia membenarkan kita orang balik lah. Dan kita orang mau balik dan kita orang meneruskan perjalanan balik pada malam tersebut. Hanya saudara mara lain je yang tidur dekat rumah nenek. Jadi nak dijadikan gambaran, perjalanan daripada di Kota Tinggi ke Ulu Tiram mengambil masa lebih kurang dalam 45 minit. Jadi kita orang pun balik dan setelah sampai dekat rumah dan mengambil beg serta barangan dalam kita selepas kita dah selesai balik daripada kampung ni, aku pun teruslah bawa beg apa semua naik dekat bilik utama masa tu, iaitu bilik tidur mak dengan ayah aku. Jadi disebabkan terlalu penat dan jam pun menunjukkan dalam pukul 12 lebih, hampir pukul 1, aku masa tu terus terlelap tanpa menutupkan lampu bilik masa tu. Dan masa aku tengah baring, dan aku macam tersedar tau. Dalam keadaan mamai ni aku tersedar sebab aku nampak macam ada orang macam meninjau-ninjau daripada arah belakang. Tengok kan. Waktu tersebut aku tidur menghadap dinding kan. Jadi dalam keadaan mamai tu, bilik kan terang menderang masa tu, lampu tak tutup. Jadi aku pun tanyalah, aku macam kenapa tu kan, kenapa tu aku cakap. Masa tu aku tolehlah, aku menghadap dinding dan aku menolehlah ke arah belakang masa tu untuk tengok siapa seseorang yang tersebut tu. Kenapa tu dia cakap. Tapi aku langsung tak ingat wajah orang tu tau. Aku ingatkan adik perempuan aku. Dan aku pun terus orang kata tertidur tanpa menghiraukan kehadiran orang tu. Dan pada keesokan paginya, aku tanyalah dekat mak aku ni. Aku tanya kat mak, aku tanya kat adik dan juga abah aku, yang mana yang naik atas malam lah. Cakap, mak, dek, ayah, semalam masa orang tidur dalam bilik ni, siapa yang datang jenguk dalam bilik? Macam ada nak sesuatu je. Datang jenguk bilik? Ayah aku cakap, datang jenguk bilik? Mana ada? Kan kau naik dalam bilik tu, lepas kau letak barang, kau turun naik katil, kau tidur kan? Mana ada orang jenguk-jenguk? Adik ada jenguk abang ke masa tu? Tak ada ya. Jadi semua orang tak mengaku. Baik mak, baik ayah, baik adik, semua tak mengaku. Tak ada seorang pun yang bangun dan naik ke bilik malam semalam. Dan seboleh-bolehnya aku mengatakan pada diorang yang ada orang naik bilik semalam untuk tengok-tengok aku tengah tidur. Dan masa itulah aku terus tuduh adik perempuan aku ni. Aku terus tuduh je, dek, engkau kan? Engkau yang naik atas malam kan? Masuk bilik ibu, lepas tu kau tengok-tengok aku, betul tak? Abang, tak adalah bang. Masa tu aku tidur kat bawah dengan ibu dengan abah. Mana ada naik atas? Kau ni kenapa bang nak tuduh-tuduh aku macam ni? Alamak, lain macam ni kan. Jadi sebenarnya siapa yang tengok aku semalam masa aku tengah tidur? Dahlah semua tak nak mengaku. Sebab apa? Sebab memang aku ingat ada orang tengok-tengok aku, walaupun orang kata keadaan aku masa tu waktu mamai-mamai kan. Tapi aku tahu memang ada orang tengah tengok-tengokkan aku semalam.
Dan beberapa hari selepas kejadian tersebut, ibu ada mengadu masa tu dia tengah solat. Dia rasa macam seseorang tengah memerhatikan dia time tengah solat. Tapi ibu abaikan je lah perasaan tu. Mungkin disebabkan orang kata hasutan syaitan yang melalaikan kan. Sebab dia tengah solat kan, mungkin setan duk hasut dia dan sebagainya. Jadi ibu ambil keputusan untuk bertanyakan hal tersebut kepada salah seorang abang dia yang pandai dalam hal-hal yang macam ni. Pakcik aku ni sebenarnya, ataupun abang pada ibu ni, pakcik aku ni memangnya orang kata memang pandai hal-hal mistik ni. Mungkin disebabkan arwah atuk aku juga pandai dekat dalam bidang yang sama. Nak dijadikan cerita, pernah jugalah waktu raya, masa maghrib ada orang datang ke kampung semata-mata nak berubat dengan pakcik. Waktu tu jugalah orang kata keluarga abah aku, saudara, sepupu, sepapat serta kedua orang atuk aku ni datang baru pulang menziarahi besan dia dekat sini. Dan masa orang tu datang berubat, orang tu macam orang kata dalam keadaan yang tak berapa nak betul sangat. Dan bila aku ingatkan balik pasal peristiwa kisah ni, macam agak seram jugalah. Jadi masa tu pakcik aku dia scan rumah aku ni daripada jauh. Dan dia cakap dekat mak aku, dia kata yang memang ada benda yang mengikuti kita orang balik sewaktu pulang daripada kampung. Dan mungkin itu adalah entiti yang sama yang memberi salam dekat rumah atuk masa tu. Dan mungkin juga seseorang tu yang meninjau-ninjau aku waktu tidur, dan dia jugalah yang memerhatikan ibu masa tengah solat. Wallahualam. Tapi itu kata pakcik aku. Tapi pakcik aku cakap, dia kata jangan risau, selagi dia tak ganggu, tak apa kan? Sekadar dia rasa macam dia nak tengok kita, dia nak perhatikan kita, gerak-geri kita, tak apa. Selagi dia tak munculkan diri, selagi dia tak mengganggu kita, kita buat-buat tak tahu sudahlah. Jadi itu dah dia, Hafiz, cerita yang aku ingin sampaikan pada penonton The Segment dan juga Hafiz sendiri. Dan saya juga ingin memohon maaf kalau cerita ni tak berapa nak seram, sekadar menulis dan berkongsi pengalaman yang aku alami sendiri. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Kami dari The Segment ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Itu dia guys, cerita yang dikongsikan oleh Nas yang berumur 26 tahun yang berasal daripada Johor. Baru-baru ni bila saya main iklan tu tadi kan, ada yang kawan-kawan saya dekat WhatsApp ada cakap, Fiz, betul ke Fiz itu suara kau kan? Dan macam tak percaya tu suara kau kan? Ke kau upah voice over sebenarnya? Tak ada. Yang untuk iklan raya tu, itu saya punya suara sendiri kan. Dia kata, kami dari The Segment ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Macam suara radio Okay, alright. Anyway, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah hadir pada malam ini untuk menonton Markas Puaka. Walaupun anda tengah beraya, tengah makan lemang kat rumah, tengah main mercun, main bunga api, makan rendang, makan kuih-kuih, ada yang tengah masih menziarahi even dah pukul 11 lebih malam ni, mungkin anda masih berada di rumah tetamu. Jadi rumah tetamu tetamu orang yang datang, bukan rumah tetamu, rumah yang kita ziarah tu lah bukan rumah. Gendang banyak sangat kan, otak pun dah tak betul sangat Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir untuk malam ini. InsyaAllah kisah ni pun macam agak panjang sikit. Kejap saya tengok. Okey, kita bacakan kisah kita yang terakhir untuk malam ini. Kisah yang dihantar oleh Nur Bayah dengan kisah dia yang berjudul Perjalanan ke Asrama.
Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga semua penonton di segmen Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak saya yang pertama dan kedua bersekolah di Sekolah Menengah Agama Berasrama di Bandar Penawar, Kota Tinggi. Jadi daripada Johor ke Bandar Penawar ataupun daripada Johor Bahru ke Bandar Penawar memakan masa lebih kurang dalam 2 jam lebih untuk sampai. Jadi dari Simpan Pekan Kota nak ke Bandar Penawar, kami terpaksa melalui jalan yang dipenuhi oleh pokok kelapa sawit. Dan jalan ni memang agak keras lah Fiz, agak keras sebabkan ramai sangat orang yang dah terkena dekat situ, serta banyak yang orang kata ternampak penampakan dekat kawasan situ. Dan tempat tersebut jugalah orang kata sering berlaku kemalangan yang meragut nyawa. Jadi nak dipendekkan cerita, pada ada satu hari ni lebih kurang dalam pukul 5 petang, anak daripada asrama telefon dan mengatakan yang mereka teringin sangat nak makan mi goreng, kan? Jadi bila anak cakap macam tu, yalah naluri seorang ibu ni, kan, mestilah kita nak memenuhi permintaan anak-anak. Dan saya pun pergilah mencari mi goreng untuk dihantar ke asrama. Dan lepas dah beli mi goreng apa semua tu, kita orang pun teruslah berangkat ke sana. Dalam perjalanan ke sana, berlaku satu peristiwa di mana saya dan suami ada sedikit konflik, macam bertekak sikit dalam kereta ni, menyebabkan kami terpaksa berhenti di tepi jalan bagi menyelesaikan masalah yang berlaku masa tu. Dan awal-awal itu bergaduh, bertekak kan. Dan setelah orang kata dah berhenti kat tepi tu, kita cuba untuk selesaikan masalah ni. Dan setelah selesai, jam pun hampir menunjukkan pada pukul 6.30 petang. Dan masa tu keadaan kita mood masing-masing lah. Mood saya, mood suami saya ni masing-masing macam agak terganggu sikit. Dan suami pula memandu dalam keadaan yang tak berapa nak tenteram disebabkan konflik yang melanda ni. Dia seolah-olah pandu kita dia macam tak berapa nak fokus kan. Biasalah, bila kita suami isteri bergaduh ni, hal-hal yang kecil pun boleh jadi besar kan. Jadi nak dijadikan cerita, sampai je dekat simpang untuk ke Bandar Penawar ni, masa tu saya tengok jam dah lebih kurang pukul 7 suku petang. Dah nak dekat waktu maghrib lah. Dan masa tu dah masuk dah pun waktu maghrib. Dan kita orang terus juga memandu sampai di kawasan yang bernama Pasak. Jadi sampai kawasan Pasak pula, jam dah menunjukkan lebih kurang dah pukul 8.30 malam. Dan kami rasa macam kita ni dah terlewat dah ni, memang dah lambat sangat dah, kan? Nak bagikan gambaran, dekat depan kereta kita orang ni ada satu kereta Proton Wira dekat depan ni. Dan tiba-tiba kereta tersebut meluncur ke sebelah kanan seolah-olah macam dia nak mengelak sesuatu yang ada dekat atas jalan masa tu. Dan masa suami tengah bawa, dia pun macam terkejut lah. Terkejut sebab apa? Apa yang kita orang ternampak adalah satu bungkusan yang berkain batik, yang berkain batik lepas, bergolek dekat atas jalan raya menuju ke arah kereta kita orang masa ni. Jadi macam tengah bawa, abang apa tu bang? Abang, apa tu? Masa tu saya terjerit lah dekat dalam kereta kan, sebab kan terperanjat sangat. Mana taknya bis, tengok benda tu bergolek laju dekat arah kita orang ni, seolah-olah macam nak rempuhkan kereta kita orang ni. Kalau kita orang tak elak, confirm kita orang mesti langgar benda ni. Dan suami pun cuba untuk mengelak. Dia cuba untuk mengelak tapi tak dapat. Akhirnya suami pun rempuh juga benda tu. Rempuh benda tu. Masa kita orang rempuh benda tu, perasaan dia tu Fiz, jangan cakap lah, berdebar masa tu. Jantung saya ni punyalah laju. Memang sebab apa? Sebabkan jelas nampak benda berbungkus dengan kain batik lepas tu bergolek-golek, kan? Jadi macam, abang, apa dia jadi tu bang? Tak apa, kita bawa je, abang cakap kan. Jadi kemudian saya ingatkan peristiwa tu habis dekat situ je lah. Rupa-rupanya sekali lagi muncul dekat depan, bergolek-golek kali kedua ke arah kereta kita orang masa ni. Tak tahu macam mana Fiz, tapi benda yang sama ada lagi. Tapi kali ni suami saya dapat elak, tapi termasuk ataupun terlanggar pula lubang dekat jalan. Dan masa tengah elak tu,
kereta kita orang ni macam orang kata melawan arus lah kan? Sebab dua lane dekat sini. Bila kita elak ke kanan, dah jadi lawan arus macam tu. Masa kereta dalam keadaan melawan arus ni, tiba-tiba muncul sebuah lori dekat depan kita orang dengan bunyikan horn. Ya Allah Fiz, saya cakap masa tu betul lah Allah je lah yang tahu perasaan kita orang masa tu. Dan mujur lah masa kena horn dengan lori tu, mujur yang suami cepat-cepat masuk balik dekat arah laluan yang betul. Kalau tak Fiz, memang confirm kita bertembung dengan lori tu. Jadi Fiz, bayangkanlah keadaan kita masa tu macam mana Fiz kan? Masa tu pula mak saya ada kat belakang, ibu saya kat belakang ni mengucap panjang dia dekat belakang sebabkan dia dengar bunyi horn daripada lori tersebut. Dan kita orang macam agak bersyukur sebabkan tak terlibat dalam kemalangan. Namun debaran dekat dalam hati ni memang jelas terasa Fiz. Memang jelas terasa. Batuk lah Jadi masa tu masing-masing diam lah. Diam. Orang kata layan perasaan masing-masing ni. Semua diam. Saya, suami saya, mak saya semua diam. Tiba-tiba mak tegur daripada belakang. "Pak. Oh Pak." Mak saya panggil saya Pak. Walaupun nama saya Nurbayah, tapi saya pun tak tahu kenapa daripada dulu sampai sekarang mak saya panggil saya Pak. Jadi mak pun tegur kata, "Pak, tadi mak nampak macam ada benda bergulik-gulik dekat atas jalan tu. Nampak tadi macam benda tu berbungkus dengan kain batik lepas." Dan suami saya terus tegur kat mak, "Mak, tak apa mak, jangan tegur mak benda ni kat mak. Jangan tegur, kita baca Al-Fatihah ke ayat kursi ke mak, jangan tegur." "Apa pula jangan ditegurnya? Mak tanya. Betul ke apa yang mak nampak? Benda yang berbungkus dengan kain batik lepas tu duk berguling-guling dekat atas jalan raya tu." "Mak, jangan ditegur mak. Betul lah kot apa yang mak nampak tu. Tapi itulah, jomlah mak kita baca Al-Fatihah ke ayat kursi ke, kita baca." Masa tu suami saya tengah bawa kereta lah. Saya tak tahu nak jawab apa dengan mak saya ni kan? Saya biar suami saya je yang jawab kat mak tu. Jadi nak cerita, bila sesampai je dekat asrama anak masa tu, bila kereta suami dah parking, suami saya ni macam tak puas hati lah. Macam tak puas hati disebabkan tak dapat nak jawab soalan mak tadi. Dia pun terus cakap kat mak, "Mak, tadi yang mak tanya tu, benda yang berbungkus dengan kain batik lepas tu, benda tu hantu bungkus mak." "Hantu bungkus? Betul ke kamu ni hantu bungkus? Mana ada benda-benda begini zaman-zaman sekarang ni?" Mak dah tanya, saya dah jawab mak. Benda yang bergolek tu hantu bungkus mak. Hantu bungkus ni mak, kalau dia bergolek, dia memang bergolek laju mak. Dia bukan macam pocong mak, melompat-lompat, bukan mak. Cuma kelainan daripada hantu bungkus yang kali ni mak, dia bukan berbungkus dengan kain putih, kain kapan mak, bukan. Dia berbungkus dengan kain batik lepas. Jadi apa yang kita orang dengar, ada pun yang kata-kata macam tu juga. Dia kata hantu bungkus ni dia berbeza dengan pocong. Tapi tak tahulah, tak tahu. Saya pun tak tahu pasal hantu ni sangat kan? Tapi apa yang saya tahu, pada malam tu benda tu berbungkus dengan kain batik lepas dan bergolek ke arah kenderaan kami dengan sangat-sangat laju Fiz. Laju sangat-sangat kan? Tapi walau bagaimanapun, kita orang macam bersyukur lah. Bersyukur sebab selamat sampai ke destinasi dan selamat daripada kemalangan. Kadang-kadang terfikir juga, kalau katakanlah kita tak sempat nak mengelak daripada lori tu, tak tahulah apa jadi dengan kita orang sebenarnya. Dan Alhamdulillah, Allah masih lagi melindungi kita orang ni.
Dan mungkin juga kami dah ditakdirkan bertemu dengan benda tu sewaktu dalam perjalanan kami selepas kereta Wira berkenaan turut mengelak masa tu. Alhamdulillah. Tapi yang malang dia, Fiz, dia kena dekat kereta kita. Kita yang terlanggar benda tu. Itu yang malang dia. Dan itulah dia, Fiz. Pengalaman kami bertemu dengan jelmaan tersebut di kawasan yang memang dikatakan sering terjadinya kemalangan ni. Jadi kepada penonton The Segment yang dah biasa lalu jalan yang saya cakapkan tadi tu, saya harap anda semua berhati-hatilah. Walaupun benda ni dah jadi dah lama kan, namun ingatan tu masih segar lagi dalam kepala otak saya ni. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Okay guys, itu dia kisah yang terakhir yang kita nak kongsi dengan anda semua di Markas Puaka Raya Edition pada tahun ini. Kisah yang dihantar ataupun yang dikongsi oleh Nurbayah, perjalanan ke asrama. Okay, alright. Again, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Allah mai, mikrofon ni duk buzzing lagi kan. Kadang-kadang jadi macam geram lah pula daripada hari tu sampailah sekarang. Saya pun tak tahu kenapa dia jadi macam ni sebenarnya. Tak apalah, kejap lagi dia diam tu kan. Anyway, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah hadir pada malam ini, daripada subscribers baru, subscribers lama, daripada members baru, members yang lama, hantu Jepun dan Jenglot. Okey, kepada semua yang telah menyumbang melalui super sticker dan super chat, terima kasih sangat-sangat saya ucapkan kepada anda, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain hari pada insya-Allah pada hari Khamis kot insya-Allah untuk kita menyiarkan lagi lebih banyak kisah-kisah seram yang dikongsikan, lebih-lebih lagi pada waktu-waktu raya ni kan. Ada juga kisah-kisah seram yang kita dapat tentang masa gangguan-gangguan di hari raya. Again, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dan juga saya ingin memohon maaf kepada anda semua jikalau sepanjang perlibatan saya dekat dalam dunia The Segment ataupun dunia arena YouTube ni ada terkasar bahasa, tersilap kata, tersilap laku. Saya ingin memohon maaf daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki di hari yang mulia ini. Okay? Jadi saya rasa itu saja guys untuk malam ni kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Kami dari The Segment ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami dalam segmen Markas Puaka, sebuah podcast kisah-kisah seram yang dikongsi dalam channel The Segment. Sehingga kita berjumpa lagi.